Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junud wal juzam wa min sayyi'il asqam. Na'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pertama sekali, mari kita sama-sama melafazkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya maka kita dapat dipertemukan lagi pada malam ini. Sekian lama kita mematuhi arahan yang telah diletakkan oleh pihak berkuasa, dan kita hanya menyempurnakan solat hajat dan juga bacaan Yasin pada setiap sekali lepas maghrib. Dan alhamdulillah, pasti pada solat hajat semua sebahagian besar yang hadir ke masjid, Allah makbulkan kita berada di fasa yang lebih baik, fasa yang kedua ini. Dan kita mematuhi juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita dikenaki taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri, pemerintah di kalangan kita, ya, pemerintah yang dari segi tafsirannya di ke belakang balik, iaitulah daripada atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, pemerintah di kalangan kita, ya, taat kepada belakang balik pada Rasul, ya, kepada Allah, ya, pada Allah dan Rasulnya. Jadi sebagai kita mentaati pemerintah, maka kita laksanakan, walaupun zaman dunia hari ini penuh dengan netizen yang mengulas yang tanpa sempadan, sama ada di alam maya, di Facebook dan sebagainya, dan juga memberi pandangan ulasan yang kadang tidak bersempadan, tidak bertapis, tidak ada saringan lagi. Mereka katakan apa saja yang mereka kehendaki, ya. Walaupun apa yang diutarakan itu adalah perkara yang baik kadang-kadang tu, tetapi dunia hari ini mendedahkan pada cara penyampaian yang sangat menjijikkan, ya, dengan kata-kata yang kesat. Walaupun baik, tapi dengan sumpah seranah, dengan kata-kata yang kesat, dengan kata-kata yang merosakkan akhlak masyarakat Islam keseluruhannya, ya inilah, ya, pendidikan adab dan akhlak yang sangat jatuh dalam tutur kata kita. Jadi kita semua sudah lupa bahawa setiap tutur kata kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpah seranah kita, maki hamun kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terlepas. Jadi bahagian-bahagian yang kita ambil, kita forwardkan, ya, sumpah seranah tersebut dan sebagainya, bahawa kita mestilah beringat. Apatah lagi kita sebagai pengulas, kita sebagai pencetus ulasan tersebut, ya, kita perlu beringat, ya. Kita boleh memberi pandangan. Hari ini kita ada satu pertembungan yang besar, itu pertembungan fikrah daripada mereka yang menyokong vaksin dan juga tidak menyokong vaksin.
Tapi apa yang dikesalkan bahawa pencetusan itu tidak kita duga, hanya di kalangan satu kumpulan dengan satu kumpulan. Dah ada berapa aduan yang kita terima, saya sendiri pun terima, bahawa aduan sampai bergaduh dengan ibu bapa. Ini pertemuan. Dengan kawan-kawan ni tahan lagi. Itu banyak tu grup WhatsApp. Kadang grup WhatsApp ustaz-ustaz ke? Grup WhatsApp ustaz-ustaz juga. Alumni sekolah agama, alumni sekolah Arab dulu. Ada. Ya, baru ni saya pergi ziarah satu sekolah, dia ceritakan alumni sekolah agama Arab dulu pun ada di antara pertembungan. Pertembungan tu bukan pertembungan yang biasa-biasa. Sampai left group, disingkirkan daripada grup. Jadi ini satu perkembangan yang menduka citakanlah. Ya. Dan ada juga dalam laporan sampai bergaduh dengan ibu bapa sendiri kerana pertembungan fikrah inilah. Jadi tak nak balik kampung. Ya, tak nak balik kampung kerana perbezaan pendapat ni. Ya. Bila maknya kata awak tak cucuk vaksin, tak lepaslah nak ziarah mak, nak merentas negeri. Macam mana tak apalah. Jadi sehingga ada berlaku yang kecil hati orang tua sebagainya. Kita hormatilah dari segi pandangan masing-masing, masing ada hujah-hujah. Tetapi bila sampai ke peringkat itu menduka citakanlah. Ya. Jadi banyak dah kita raikan pandangan-pandangan tu, tapi bila sampai ke situ tu, ya, sampai dengan keluarga, dengan mak ayah, jadi itu menduka citakanlah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada kita semua, dapat satu titik pertemuan. Biarlah ada khilaf pandangan-pandangan ni, tak apa berlaku, ya, tak apa berlaku. Tapi biarlah dalam keadaan yang lebih sihatlah, ya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada semua titik pertemuan, ya, supaya tidak melarat kepada peringkat yang lebih teruk lagi lah. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya ingatkan bahawa kita di masjid ini pernah juga di kuarantin kerana COVID, ya. Dan kita dengar juga masyarakat kita di sekeliling kita pun ada juga di kuarantin kerana COVID, jadi kontak satu ataupun positif COVID-19. Sekarang ni pandemik dah pergi ke era endemik. Era endemik ni dia bukan lagi luar norm, perkara yang normal. COVID-19, era endemik ni dah jadi satu perkara yang normal lagi. Dah jadi perkara yang fasa normal. Bukan lagi normal baharu. Dan kita pun pernah, sebahagian besar kita pun, saya rasa pernah pakai gelang warna pink atau warna putih, tak kira lah warna apa. Warna tu bukan ukurannya. Tapi bila pakai gelang plastik tu memang tak boleh. Ya. Ya, tak boleh. Saya tak pakai gelang pink, saya gelang putih, sama je. Ya. Asal pakai gelang oleh KKM tu, sama je dia punya syarat dia punya di peraturannya. Cuma kadang kita ni lupa bersyukur pada Allah SWT. Ya. Jadi ada kita yang diarahkan swab test, tapi kita alhamdulillah negatif. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT. Masa itu kita bersyukur pada Allah SWT. Tapi lepas itu kita lupa dah. Kita lupa setiap hari kita patut bersyukur pada Allah SWT. Kerana kita di kalangan orang yang selamat. Di sebalik beribu-ribu yang kena positif, kita di kalangan yang selamat, diselamatkan oleh Allah. Allah pelihara kita. Patutnya setiap hari, pagi, petang, malam, kita bersyukur kepada Allah. Kita di kalangan yang Allah selamatkan. Syukur kita patut tak lepas pada bibir kita. Alhamdulillah, hari ini aku selamat daripada COVID-19 yang banyak melanda aku di kalangan orang yang selamat. Ya. Jadi mudah-mudahan kita turut dipelihara oleh Allah SWT. Bukan saja diri kita, keluarga kita, saudara mara kita, masyarakat kita, ahli qaryah kita dan seterusnya, dan negara kita itu diselamatkan oleh Allah SWT. InsyaAllah. Jadi hari ini kita akan sambung lagi hadis
daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala dzikra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani 'abidun wa 'alim faqala fadul 'alim 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Wa fi riwayah anhu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard hatta namlata fi hujriha wal hitana fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Hadis dari At-Tirmizi, dia bermaksud daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang lelaki. Pertama, orang yang abid. Abid ini maksudnya ahli ibadah, ya. Isim fa'il, ya. Ibadah, abid, orang yang melaksanakan ibadah. Tapi kalau abid ni bukan ibadah biasa-biasa, ahli. Maknanya kuat, ya, kuat ibadah, ya. Dan kedua, orang yang alim. Ya, alim ni orang yang berilmu. Daripada ilmu isim fa'il tu alim. Bukan ilmu yang biasa-biasa. Di peringkat alim ni, ya, peringkat yang sangat berilmu, ya, sangat berilmu, ya. Ada pusat pengajian, ya, dia peringkat alim, maknanya pengajiannya mendalam, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid, antara orang yang alim dengan orang yang abid. Orang yang berilmu, ahli ilmu, ilmu yang bukan biasa-biasa, dengan orang yang ahli ibadah, abid yang bukan biasa-biasa. Seperti kelebihanku atas yang paling rendah daripada kamu. Maksudnya perbezaan, ya. Orang ahli ibadah dengan ahli ilmu ni ibarat Rasulullah kata antara tahap Rasulullah dengan orang yang paling rendah di kalangan kamu. Jurangnya berbeza lah, jurangnya sangat beza. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi, sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan. Jadi orang yang berilmu ni mendapat doa-doa daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Disebutkan di sini, semut yang berada di lubang, ya, ikan di laut, semua mendoakan kepada orang yang, ya, belajar dan mengajarkan ilmu. Jadi ilmu yang apa? Ilmu yang baiklah. Kita tak persoalkan ibu jenis macam mana, ilmu yang baik. Afdalul ilmu yang paling baik ialah ilmu berkaitan dengan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu yang paling afdal sekali lah. Lepas tu ilmu-ilmu yang lain pun bukan diketepikan, itu dipanggil ke ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah, ya. Kita dituntut juga untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Tetapi belajar ilmu yang lain mesti diperkukuhkan dengan asas akidah, ilmu tauhid, akidah. Mesti mantap dulu, ya. Mantap dulu ilmu akidah, tauhid, ilmu fiqh, ilmu ibadah. Lepas tu bolehlah salurkan anak-anak kita, cucu-cucu kita ke jurusan lain, ya. Nak jadi doktor ke, nak jadi jurutera ke, ya. Nak jadi arkitek ke, ahli perniagaan ke, ahli politik ke, asasnya dah kuat. Tahu mana halal haramnya, ya. Gajinya, akaun apa patut dibuka, ya. Akaun yang
terpelihara daripada riba. Sebab dia tahu bagaimana yang dikatakan sistem riba. Sebab apa? Dia ahli agama. Cuma dia tak jadi ustaz, tak jadi pensyarah agama, tak jadi imam, tak jadi bilal, tak kerja pejabat agama. Tapi dia orang yang ahli. Allahumma faqihna fid din. Orang yang faham tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil. Boleh memahami isi kandungan Al-Quran. Itu yang sepatutnya. Jika kita di kalangan orang yang terlepas, anak-anak kita masa itu tak tahu. Kita gairah. Tak salah anak kita jadi doktor, tak salah. Fardu kifayah. Dituntut dalam Islam. Tapi bagaimanakah tahap penguasaan agama ni kalau dia dah beres, baca Al-Quran apa beres, dari segi solat fardunya apa semua beres, wiridnya beres, dari segi sebagai tanggungjawab suami atau isterinya beres, semua kita dah lengkapkan, dah ada berpesan-pesan, ya, ditawa halal haram, alhamdulillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, ya, sebagaimana hadis baginda, idza mata ibnu adam inqata'a illa min salas, ya, bila mati anak Adam itu terputus amalannya, ini semua sudah tahu, kecuali 3, ya, ilman nafi'ah. Kalau kita mampu mengajar, kita mengajar. Tak mampu mengajar masjid, tak mampu mengajar surau, kita berpesan-pesan, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi orang pesan sokmo pada sahabat-sahabat kita, pesan-pesan sokmo pada kawan-kawan kita, ya, ataupun pesan-pesan sokmo dunia hari ini dalam WhatsApp kita, grup kita tu, kita banyak masuk unsur pesan. Bukan hantar emoji ketawa je. Hantar juga emoji ketawa tu, bukan tak ketawa langsung. Tapi ada unsur-unsur berpesan-pesan, menasihat. Ya, ada unsur-unsur memberi pandangan yang bernas, perkongsian-perkongsian yang baik. Wa tawasaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran, beritahu ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, ya. Mungkin cara penyampaian kita dengan cara yang berhikmah. Biar kita jadi orang yang membina. Mudah-mudahan kita tak mampu mengajar, kita tak ada ruang untuk belajar, untuk mengajar, ataupun mungkin kita sama ada ruang, peluang sebagainya, kita kesempatan berpesan-pesan dari sahabat-sahabat kita, atau dalam grup WhatsApp kita, dalam Facebook kita, yang ada Facebook, ya, ataupun dalam media-media mana kita orang yang sentiasa berkongsikan perkara yang baik. Mudah-mudahan ini jadi ilman nafi'ah juga. Kita bukan ustaz, bukan penceramah, tapi kita ada ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan dalam hayat kita, ya, dalam hayat kita, ya. Sedekahun jariyatun, kalau kita mampu bersedekah, ya, kita tinggalkan sedekah-sedekah yang seikhlas mungkin, ya. Dan tentulah berkaitan dengan hadis ini tadi, waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh mendoakan. Tak nanti anak yang soleh itu mesti ustaz, dia ulama, ya. Tapi bila ustaz, ulama ni kecenderungan tu cerahlah, ya, cerahlah. Cerah supaya kita rosak kereta kita rosak, ada panggil orang kawan kita kerja bengkel, peluang untuk baiki kereta kita baik, cerahlah. Kita telefon yang datang tu, mari je awak kerja bengkel, tengok kereta kawan ni. Jadi peluang tu cerahlah. Bila kita panggil kawan kita, panggil juga kawan tu, siapa dalam ni boleh tolong? Panggil datang seorang, datang usir. Usir tengok kereta kawan ni, mari saya tengok. Kita daripada duduk, kita berdiri, tengok cabut wire sana, cabut
wire sini, cabut wire sini, buka skru sana, buka skru sini. Kita mulalah tanya. Awak usia, awak buka-buka awak pandai dah pasang balik. Kau cubalah yang terbaik. Awak jangan salah usia. Awak ni kan, jadi kita kurang keyakinan. Ya, kurang keyakinan. Tapi kalau ada kawan kita tu kerja bengkel, cerahlah. Kita boleh duduk lah, boleh duduk. Siap dah mai? Beres. Cuba start. Kali pertama tak hidup. Ya. Kali kedua tak hidup, kali ketiga hidup. Gitulah. Maknanya bila kita salurkan ke bidang-bidang tempat pengajian itu, cerahlah untuk jadi baik. Jadi mudah-mudahan ada wakil-wakil kita, anak-anak kita, ya, waladun solihun, ya, doalah. Ya, ada doa ke kita. Kalau kita lupa itu, ya, ada 10 anak, semua tak jadi belaka. Nak bentuk dah tua ni, dah jadi rebung, dah jadi buluh, payah dah. Nasihat marahnya ke mak ayah. Mak ni cerewet lah, ayah ni cerewet. Itu kita memang sabarlah, ya. Kerana kita cubalah berpesan-pesan pula. Ada seorang-seorang anak yang boleh pesan, suruh cucu pula. Kut-kutlah ada cucu, anak jadi. Ya. Okey, diuraikan dalam syarah hadis ini, sangat tinggi martabat orang yang alim itu apabila dibandingkan dengan martabat orang abid. Ini maksud abid ni di ibadah saja. Ya. Di ibadah saja tanpa ada ilmu. Dia tiba-tiba nak berubah. Yang zaman hari ni banyak artis berubah. Ya. Alhamdulillah. Pas seorang-seorang artis nak berubah. Pas seorang-seorang artis nak berubah, baguslah. Sebab ada musim pandemik ni, nak berlakon, tak ada orang nak buat filem. Nak menyanyi, tak ada orang nak jemput. Ya. Nyanyi kat rumah tak bayar. Nak nyanyi tempat besar-besar ni lah. Masuk kena bayar 80, 50 ringgit satu orang masuk. Berapa banyak dapat duit? Tak ada income. Ya. Jadi artis baru sedar. Ya. Sempitnya hidup. Ya, dah Allah bagi uji ni. Ramai berubah, alhamdulillah. Berubah. Mana tak tudung, pakai tudung. Dulu nyanyi lagu melalaikan, sekarang nyanyi lagu nasyid pula. Itu hikmah. Ya. Jadi nak berubah ni, jangan berubah sembarangan, berubah saja. Ikut orang semayang. Jadi tak berilmu, tak belajar. Jadi maksudnya kena belajar dulu. Sebab apa? Orang yang belajar ni, walaupun dia sedikit amal ibadah dia lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Ya. Sehingga ke Allah, Rasulullah SAW membandingkan dengan martabat baginda sendiri dengan martabat sahabat yang paling bawah. Jadi tingginya orang berilmu ni. Dari sudut lain pula, orang yang alim itu dikenali dan dicintai oleh semua lapisan penduduk langit dan bumi. Semua makhluk Allah, Allah jadi atas muka bumi ini, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak faham zikir katak. Ya. Ada tuan guru saya kata, macam hari hujan tu, katak ni kita dengar bunyi aung je. Tapi kita tak faham, dia berzikir, syukur pada Allah hujan turun tu. Kita tak faham pasal dia. Kita tengok aung dalam lembah air. Dia alhamdulillah tu. Alhamdulillah. Kalau disebutkan dalam baca kisah Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, disebutkan sebagai tahap dia ketua kepada para wali. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani. Tahap Syekh Abdul Qadir Jalani ni, dia dengar zikir-zikir semua makhluk Allah. Kalau dia masuk dalam hutan tu, dia dengar zikir-zikir daripada tumbuh-tumbuhan. Dia dengar macam-macam bunyi. Macam-macam bunyi zikir. Kita masuk hutan, sorang-sorang, tak ada bunyi rimau, kita dengar bunyi rimau.
Kita dengar bunyi rimau ada, gajah ada, singa ada. Dengar belaka. Sebab kita takut sangat. Paling malam dengar bunyi hantu. Tak ada pun hantu. Kita lari lita pokok hantu. Jin kat bawah tak ada pun. Saya tak menyakat. Ada jin sebelah tu. Kenapa orang nyakat kau orang tu? Tak nyakat pun. Dia lari sendiri. Saya duduk sini je. Kita lari lita pokok sebab kita dengar bisikan-bisikan konon bunyi macam-macam. Ya. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani ni tahap dia, takwa dia, kuatnya iman dia dan ketakwaan dia sisi Allah. Dia masuk dalam hutan, dia dengar bunyi zikir-zikir daripada tumbuh-tumbuhan. Tak ada takut lah, dengar zikir. Dia lalu dekat taman-taman yang bunga-bungaan, dia dengar zikir daripada bunga-bungaan. Itu taraf Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, tingginya. Ya. Kalau nak cerita imbas lagi, ini cerita melarat lah ni. Syekh Abdul Qadir Jalani ni, siapa mak ayah dia? Siapa mak ayah Syekh Abdul Qadir Jalani ni? Anaknya hebat begitu. Jadi apa? Sehingga dianggap ketua kepada para wali. Siapa mak ayah Syekh Abdul Qadir Jalani? Kisahnya ayah dia ni, pada satu musafir, dalam perjalanan musafir ayah dia ni, ayah Syekh Abdul Qadir Jalani. Baca kisah ni. Dia berjalan dalam satu musafir tu, dia sangat kelaparan. Tetapi telah masuk waktu solat. Lalulah dia turun ke sungai mengambil wuduk untuk bersolat. Dia musafir mana jaga solat tu. Kita nampak masjid depan lah. Jamak takdim, jamak takhir. Lepas tu nak habis waktu lah. Cari masjid kunci pula. Hak ni. Sesak nafas cari masjid tak jumpa dah. Sebab tadi tak singgah awal-awal tadi. Itu cara kita musafir. Ayah Syekh Abdul Qadir Jalani ni lapar-lapar tu, masuk waktu dia berhenti solat, dia ambil wuduk di sungai. Dia nak ambil wuduk di sungai tu, tiba-tiba ada buah apple hanyut. Apple hanyut. Apple ni dia timbul. Bukan durian tenggelam. Apple hanyut. Dia ni nak ambil wuduk, dia bukan apple hanyut, dia terlintas lah pula. Lapar ni. Lalu dia pun ambil apple tu, dia nampak apple hanyut ni, lapar ni. Dia gigit. Satu gigitan. Ya, satu gigitan apple tu. Bila dia gigit satu gigitan, telan satu gigitan apple tu, teringatlah dia ni, bahawa apple ni siapa punya. Itu dia. Apple ni siapa punya. Entah orang punya. Dia rasa bersalah. Takutnya kepada Allah SWT, makan benda haram masuk dalam badan dia. Ya. Kalau tuannya tak halal, dia kata dia punya susah hati. Kalau kita lain, kita sambil fikir tu siapa punya. Dah habis dah. Siapa punya ni ya kerak. Siapa punya ya kerak. Dah habis dah, tinggal biji je. Siapa punya ya, dia fikir makan habis. Ada. Dia tak habis kan. Jadi selepas dia tunai semayang tu, dia pergi susuri sungai tu. Siapalah punya apple ni. Satu perjalanan yang jauh, dia susuli sungai tu. Nak cari juga pohon apple yang mana ni. Akhir dia sampailah satu kebun apple. Sampai satu kebun apple, dia pun naik. Dia beri salam. Keluarlah tuannya. Jadi tuannya kata, "Ngapa?" Dia ceritalah kehannya. Dia kata, "Saya rasa, saya ceritalah, tadi saya kelaparan. Setelah tu saya nak ambil wuduk. Saya nampak apple hanyut, lalu saya gigit, lalu tu saya teringat apple dia tak tahu siapa punya. Pada pandangan saya, pada pendapat saya, apple tuan lah. Sebab disusuli sungai tu, pokok apple ladang tuan ni, dia minta halal. Jadi saya minta halal lah. Saya dah gigit
Dia tunjuklah. Apple tergigit sikit je. Saya minta halal lah. Alangkah malangnya, tuan dia ni tak halal kan? Tak halal. Saya tidak halalkan apple tu. Yang apa yang kamu dah makan. Astagfirullah. Teruklah dia ni. Dia punya takut dengan Allah. Bukan dia takut tuan tu, dia takut dengan Allah. Tuan dia takut juga, takut dengan Allah. Tak halalkan. Lalu dia tawar dia, kalau Tuhan tak halalkan, bagaimanalah saya di akhirat nanti? Saya sanggup buat apa saja yang Tuhan suruh, asalkan Tuhan berhalalkan yang saya gigit tadi. Ni orang takut ke Allah ni. Boleh? Dengan syarat, kamu kena jadi pekerja saya, kerja ladang apple ni. Saya sanggup. Jadi kuli lah. Nak halal. Makan sikit je. Kalau kita mengamuk lah. Makan sikit ni je nak kira sangat. Kita gaduh situ lah. Ingat saya tak ada duit ke? Kalau orang cakap, saya bukan nak duit. Saya kata tak halal. Kalau bagi kita ada duit. Jadi dia sanggup lah. Bekerja, jadi kuli. Kebun tu. Satu tempoh yang telah ditetapkan oleh Tuhan dia. Saya tak ingat berapa lama dia syarat dia jadi pekerja kebun apple tu. Lepas dia dah bekerja satu tempoh yang disyaratkan, dia pun jumpa balik tuan dia. Tuan, sebagaimana tuan cakap, saya dah kena bekerja baru saya dapat halal. Sekarang ni saya dah ikut syarat tuan. Saya minta tuan halalkan apa saya dah makan. Bukan makan hari ni, cerita hari dulu. Cerita hari dulu. Minta tuan halalkan makan hasil gigit dulu tu. Tuan dia kata, tak boleh lagi. Tak cukup lagi. Astagfirullah, dia kata, tak lepas lagi, dia takut di akhirat nanti. Tak boleh tuan, tak boleh. Sekarang ni dia offer lagi. Sekarang tuan nak syarat ke apa pula, saya sanggup. Saya sanggup buat apa, asal tuan halal, yang pakai satu gigitan tu. Tuan dia kata, syarat berikutnya, kamu kena kahwin dengan anak saya. Tak apa, sikit lagi Kalau tak cerita ni tergantung. Seminggu nak dengar cerita ni habis. Kalau minggu depan insyaAllah, di seminggu pula. Tak apalah, habis sikit lagi. Jadi, tuan dia kata syarat satu lagi lah kamu naklah kahwin dengan anak saya. Baru saya boleh halalkan. Kahwin pula. Tapi saya tak bercakap lagi. Ayuh, tuan ni tadi. Tapi anak saya ni, saya cakap terang. Anak saya ni, buta matanya. Pekak telinganya. Kudung tangannya. Kudung kakinya. Dia bayang-bayangkan macam buah mentimun. Tak ada benda kada. Bulat je. Dia bayang-bayangkan, aku memang tak kahwin lagi. Tapi gayanya, isteri aku ni, macam buah timun bulat Tangan tak ada, kaki tak ada, mata buta, telinga pekak. Tapi dia ingatkan takut ke Allah, nombor satu. Dia fikir-fikir, tak kira lah, asalkan boleh halal. Asal boleh halal, apple. Baik tuan, saya sanggup syarat tuan ni. Macam mana pun isteri, anak tuan, oleh kerana itulah syaratnya. Saya sanggup kahwinlah dengan anak tuan tu. Maka dinikahkanlah oleh ayahnya wali lah, nikahkan. Selesai akad nikah tersebut, dia kata, baik, sekarang selesai akad nikah, kamu telah menjadi menantu saya dan suami kepada anak saya. Itu bilik anak saya. Dulu bukan cinta pasal benda, hantar surat WhatsApp, gambar, tak ada. Tak kenal pun. Buta pekak ke apa, tak ada kudung tangan kita, tak kenal pun. Dah sudah akad nikah. Itu bilik anak saya, kamu pergilah masuk. Jumpalah isteri kamu, dah sah sekarang. Dia pergi masuk. Dia masuk, dia pemikir bagaimanalah nak ngadap, nak gembira ke isteri ini. Jadi nak gembira ke hati dia, tak berpura-pura nak gembira. Macam mana nak pura-pura, tak nak pura-pura macam gembira, macam mana dia nak buat ni?
Dia masuk sekejap bilik tu, dia keluar balik. Lari kelang kabut, jumpa ayah tua dia. Ya, ayah tua dia dekat ruang tamu lah. Dia masuk sekejap, dia lari kita pekang. Dia kata, "Mengapa kamu? Kan dah suruh jumpa isteri kamu." Dia panggil ayah lah kot. Panggil ayah. Ayah silap bilik. Ayah silap bilik. Bukan itu bilik isteri saya. Ayah silap. Saya tahu bilik anak saya. Itulah isteri kamu. Bukan ayah dah silap. Itu anak ayah yang lain. Pasal pula? Sebab saya tengok, pertama sekali, lengkap tangan ada, kaki ada, tu lawa sangat. Ya. Tangan ada, kaki ada, bukan bawah timur ni. Bukan. Lawa sangat. Dia masuk sekali tengok, mungkinlah anak dia terpandang dia, lawanya. Silap ni. Tangan semua ada, mata pun ada. Ya, nampak tengok dia lari keluar. Dia kata silap, ayah silap ni. Dia duduk sini. Ayah dia terangkan, apa yang aku maksudkan buta, dia buta daripada melihat perkara yang haram. Apa aku maksudkan pekak, dia pekak daripada mendengar perkara yang haram. Apa yang aku maksudkan kudung tangannya tidak pernah melakukan perkara yang haram. Apa yang aku katakan kudung kakinya tidak pernah melangkah pada perkara yang haram. Maksudnya dia sempurna. Yang buta tu buta daripada perkara haram, pekak daripada perkara haram, tangan daripada kudung daripada melakukan perkara yang haram, kaki daripada melangkah pada tempat-tempat yang haram. Itu maksudnya. Oh, lega lah dia. Itu isteri saya tu kan? Ya, isteri kamu sangat sempurna. Dia terang, tak habis lagi. Sebenarnya ayah dia ni, ayah tua dia, sangat berdoa kepada Allah. Anak dia ni, ayah dia sangat jaga dari segi pada perkara yang haram. Ayah dijaga sangat daripada lihat perkara haram, dengan perkara haram, buat perkara haram, langkah perkara haram. Dia doa sama dengan Allah supaya dijodohkan dengan suami yang sangat bertakwa. Doa ayah tua dia ni, dia minta anak dia dah jaga semolek itu, solehah tu, supaya Allah temukan jodoh yang sangat soleh, orangnya sangat bertakwa. Lalulah Allah hantar seorang yang lelaki yang sangat takut dengan Allah, makan satu gigitan apple tu pun begitu bersusah payah untuk mencari halalnya. Ayah ni beritahu, bila kamu datang jumpa untuk halalkan gigitan apple tu, aku dah rasakan bahawa inilah yang paling sesuai untuk anakku, jadi suami anakku. Sebab memang dia nak cari suami yang sangat soleh dan bertakwa. Dia rasa inilah calon yang Allah hantar untuk jadi suami pada anak dia. Ya Allah dah hantar dah. Hari dia minta halal tu lagi dah. Bila aku letakkan syarat, kau kena bekerja dengan aku, jadi kuli, kau sanggup. Kerana takut ke Allah. Bila aku letakkan syarat, selepasnya, kena kahwin dengan anakku yang pekak, buta, kudung mata, kudung kaki, kudung tangan, kau sanggup kerana takut ke Allah. Dan aku rasa inilah suami yang sangat sesuai dengan anakku, yang aku doa sama supaya jadi jodoh pada anakku, seorang yang menantu yang soleh dan bertakwa pada Allah SWT. Itu sebenarnya kisah tu. Dan inilah seorang suami yang bertakwa, yang soleh ni tadi, yang sangat takutkan perkara yang haram tadi, berkahwin dengan seorang wanita yang solehah, yang sangat dijaga daripada perkara yang haram, matanya, telinganya, tangannya, kakinya. Inilah dapat zuriat, dinamakan zuriat dia, ya, Abdul Qadir Syekh, yang selepas itu menjadi seorang wali Allah yang sangat terkenal, disifatkan sebagai ketua pada wali-wali Allah, iaitulah daripada zuriat inilah seorang ayah yang bertakwa, iman yang sebegini, maknya yang takwa, iman yang sebegini, lahir zuriat
Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini ya. Mana kita tak pelik lah. Zuriat dia, seorang yang jadi seorang dianggap sebagai ketua oleh Allah. Tengoklah macam mana ayah dia masa muda, mak dia masa muda. Jadi kalau kita nak muhasabah diri kita, kita duduk marah ke anak kita, marah anak kita degilnya, tak reti bahasa, macam-macam lah anak kita nakal. Malam tak tidur lagi, khabar tidur, duduk handphone sampai 2 pagi, 3 pagi, ya, dengan gamenya, dengan apa, tak apa dia tengoknya, marah dah, tak geti-geti. Kalau kita tengok cerita kisah Syekh Abdul Qadir Jailani ni, yang mak ayah dia siapa, kita muhasabah diri kita, siapa aku ni sebagai ayah, siapa isteri aku sebagai mak pada anak ni. Tak apalah, kita muhasabah, kita berbetulkan lah. Gitu. Patutlah anak aku gitu. Ya. Tapi tak ceritalah ke anak. Ya, tak cerita ke anak, awak tu jadi gini sebab mak ayah lah, tak payahlah cerita. Ya. Kita cuma muhasabah, kita perbetulkan diri kita. Mungkin kita kena bangun tengah malam, masa ada lagi, doakanlah anak kita supaya berubah. Ya, supaya berubah. Jadi ya, sampai kita maafkan mak ayah anak-anak kita, kita muhasabah diri kita. Mudah-mudahan dengan sebab doa kita mak ayah makbul. Ya, insya-Allah jadi juga anak yang solehah atau soleh. Ya, ya, doalah mendoa kepada kita, mudah-mudahan. Jadi sampai di sini saja, insya-Allah kita bertemu pada masa yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.